Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Jumpa saya lagi dalam rancangan Rahsia Kak Tun. Apa khabar penonton di rumah? Kak Tun rasa ramai duk menunggu-nunggu sampai ke kata masak tu tinggal lah. Tapi apa-apa pun saya nak perkenalkan orang sebelah saya dulu tu, yang hari ni pun merah menyala juga tu. Apa khabar Ustaz? Baik Kak Tun. Kak Tun sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam rancangan Rahsia Kak Tun, yang mana kita hari ini akan berkongsi banyak maklumat juga. Ya, dengan tajuk yang menarik tuan-tuan perempuan. Apa dia? Obses. Takutlah cakap macam tu. Kenapa pula? Sebab Kak Tun pun ada offset Kak Tun sendiri. Saya tahu Kak Tun memang ada obses tersendiri. Minat beli baju, minat beli tudung, minat manik-manik. Katanya satu almari baju tak? Sebab Kak Tun kena keluar TV kan. Tiap-tiap episod baju tak boleh sama. Kak Tun tak mai pakai baju yang sama. Tiap-tiap minggu orang tunggu. Hari ni Kak Tun nak pakai baju apa. Jadi Kak Tun sebenarnya bukan kata offset. Tapi Kak Tun terpaksa. Jadi hobi Kak Tun tu. Kak Tun terpaksa baju-baju dan bukan Kak Tun pergi shopping kat luar. Yang jurureka baju Kak Tun akan datang tempat Kak Tun. Hantar kain. Kak Tun pilih dan dia jahit dan try kat kedai. Oh, jadi Kak Tun ni peminat baju lah. Nak kata minat baju tak juga Ustaz, tapi terpaksa. Saya yang minat sekali handbag dengan kasut. Itu semua perempuan sama Kak Tun. Handbag, plastik bag, semua dia minat. Jadi oleh demikian itu perkara biasa lah. Tapi saya nak tanya Ustaz, apa hobi Ustaz? Saya obses lebih kepada alah, malu nak cakap. Segar lah. Tak apa, malu Saya minat alah, segar lah nak cakap. Tak apalah. Kita lupakan sebab kita akan bincang. Saya nak tahu juga itu rahsia Kak Tun. Kak Tun nak korek juga rahsia Ustaz. Alah. Okey, Ustaz minat kasut. Ustaz minat juga jam. Jadi itu biasa Ustaz. Itu sebab bukan apa, sebab kita banyak guna nak tengok masa. Saya sangat jaga masa. Tambah-tambah kalau saya kat universiti, saya sangat jaga masa saya kat universiti. Kemudian masa saya dengan production, ya, mana kalau kita ada rakaman. Ini saya ni nampak sebab saya selalu lambat datang. Tak ada kaitan dengan orang hidup dengan mati. Okeylah, para penonton yang dikasihi sekalian, sebenarnya bukan kita nak bincangkan tentang obses kepada barang-barang. Sebab hari ni ada juga satu obses yang baik. Iaitu obses derma darah. Obses derma darah ni jarang orang buat. Sebab Nabi SAW dia minta kepada kita, dia nak kepada kita agar saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan tu antaranya kita menderma darah untuk bantu kawan-kawan yang tak cukup darah. Saya nak tanya Ustaz. Ada setengah orang kata bila kita dah meninggal, kita boleh bagi derma organ dalaman kita. Dan orang kata bila kita mandi pun kita dah rasa sakit. Betul tak? Betul. Tapi dengan kita nak seorang operation ambil kita punya organ dalaman kita tu, macam mana ikut hukum dia Ustaz? Dia sebenarnya dalam bab menderma organ ni dibincang oleh banyak fatwa-fatwa sama ada antarabangsa dan juga di Malaysia. Fatwa kebangsaan kita khususnya di Malaysia mengharuskan, membenarkan kita melakukan pemindahan organ ataupun kita melakukan orang kata derma organ untuk mereka yang memerlukan. Walaupun kita tahu terdapat pandangan ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i yang mengharamkan menderma organ. Sebab organ ini akan dibangkitkan di akhirat kelak dengan sahibi, dengan tuannya. Jadi dalam hal ini para ulama mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza. Cuma fatwa kita mengambil pandangan yang mengatakan harus dan dibenarkan untuk membantu mereka yang lebih memerlukan. Mungkin kita ada buah pinggang 2. Sahabat kita tak ada buah pinggang.
dia akan mati bila-bila masa kalau tidak dibantu dengan buah pinggang yang baru. Satu, terma. Jadi doktor pula mengatakan bahawa kita boleh hidup dengan satu buah pinggang. Oleh yang demikian, kalau ditakdirkan kita mampu untuk membantu orang tersebut, apa salah kita bagi satu buah pinggang kepada orang yang sakit dan dia boleh hidup, melakukan ibadah kepada Allah, buat benda-benda baik, boleh bantu orang Islam. Jadi apa salahnya pahala dia tu dapat kat kita Itu juga. tak apa masa kita hidup, Ustaz. Masa kita hidup. Hmm. Tapi masa kita dah meninggal. Ya. Orang nak operation ambil kita organ yang kita nak bagi. Dah meninggal. Dah Sama. meninggal. Hukumnya sama. Sebab bila kita orang kata mandi pun kena tak boleh terlalu kuat kasar. Oh, ya. Saya faham. nak tanya hukum dia maknanya. Naam. Sedangkan mandi pun tak boleh kasar. Betul. Dan bila operation nak ambil benda-benda dalaman kita betul, tu. Betul. Itu sebabnya para ulama kalau dalam mazhab Syafi'i mengharamkan sama ada ketika hidup atau setelah mati kita menderma organ kita kepada orang lain sebab di akhirat macam mana ia akan dibangkitkan sebab organ ini akan dibangkit dengan tuannya. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan, para ulama atas asas maslahah, keperluan, darurat untuk membantu orang Islam yang lain, ya, untuk membantu orang-orang yang orang kata apa, yang memerlukan, maka kita dibenarkan untuk melakukan wasiat organ. Kita buat pemindahan organ setelah kita meninggal. Maknanya kalau Kak Tu kata saya kesian kepada orang yang memerlukan organ, buah pinggang dan sebagainya, maka saya pun isi borang dekat Kementerian Kesihatan, kemudian kita tulis, kita sign, kita kata lepas meninggal dunia kita pun nak berikan kepada orang lain. Maka ia tidak ada masalah dan dibenarkan. Itu fatwa kita, fatwa kebangsaan. Cuma kita bukan nak bincangkan mengenai pemindahan organ. Kita nak bincangkan mengenai obses derma darah. Boleh atau tidak? Apa kehebatan dia? Apa yang orang kata menarik sampai orang sampai minat? Ada ke tidak? Kak Tun ada minat untuk derma darah? Setakat ni belum lagi. Bekam yang sunnah Nabi pun kita tak buat. Jadi walau bagaimanapun yang akan membincangkan perkara ini, kita ada 2 orang tetamu yang menjadi peminat ataupun obses untuk menderma darah. Oleh yang demikian, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Assalamualaikum, berjumpa saya lagi Kak Tun yang comel dalam segmen Nasihat Kak Tun. Waktu sasu sikit, biar orang suspend sikit. Apa segmen tu? Baik, hari ni kita nak cakap pasal apa, Liza? Okey, hari ni Kak Tun akan bagi nasihat tentang penyakit-penyakit dalaman seperti yang Liza duk tertanya-tanya Kak Tun daripada tadi ni, penyakit sis. Sis, ya? Sis ni apa Kak Tun? Sis ni sebenarnya kita datang bulan, dan bila kita datang bulan, setengah orang dia datang bulan 3 hari atau 4 hari. Setengah orang kata, oh best dia datang 2 hari dah habis. Sebenarnya dalaman puncanya dia lekat di dinding rahim kita, sikit lama sikit-sikit dia akan jadi sis coklat. Dia panggil sis coklat. Dan benda tu akan lekat di dinding rahim. Kalau lama kelamaan dia boleh jadi penyakit macam-macam lah. Itu yang menyebabkan kita ni period kurang. Ya. Tanda-tanda sis tu lah. Sis tu dia akan lekat di dinding rahim kita. Kita dah ada sis. Dan sis tu tak perlu kita nak operation. Sis ni dengan minuman Beauty Umaira dia akan terkeluar sendiri. Memang mungkin mula-mula kalau dia banyak, dia lekat di dinding rahim, dia akan cucikan. Macam Kak Tun ada satu makcik umur 60 lebih. Dia kata, Kak Tun minum produk Kak Tun, lepas bulan saya datang bulan lagi lah Kak Tun. Kata itu bukan datang bulan, dia ada lekat benda-benda yang dekat dinding rahim dia. Dia akan pergi bersihkan. Tapi fibroid ni lain. Oh, fibroid apa pula? Fibroid ni dia boleh kecut. Tapi dia tak boleh, makna dia dua lah, kita nak operation atau kecut. Tapi ikut Kak Tun tengok pada pengguna Kak Tun. Kak Tun nak cakap kata produk Kak Tun ni boleh, tak boleh lah kan. Sebab kita makanan tambahan. Tapi ada satu pengguna Kak Tun, dia kata mula-mula dia ada fibroid 3 cm. Dan dia pergi, doktor kata suruh dia operation. Dia kata dia takut nak operation. Dan Kak Tun kata why not, dia cuba je insya-Allah dan berdoa. Dan dia kata bila dia minum tu, dia pergi lagi selepas 3 bulan, dia kecut tinggal setengah. Doktor tanya dia minum apa, dia tak berani nak cakap. Tapi fibroid dia memang boleh kecut atau dia pecah lah. Dan maknanya kita ni sebenarnya kadang-kadang ubat kampung ni pun bagus. Sebab mak-mak kita dulu mana ada nyakit-nyakit pelik-pelik, sekarang macam-macam penyakit. Ya, betul. Iza rasa tak? Lepas tu kadang-kadang macam orang kata
orang lepas bersalin, beranak, kata baru akan terkena penyakit tu. Tapi sekarang ni kita yang muda-muda, belasan tahun pun ada. Masa sekolah pun dah ada kena. Orang kata bila kita kecil-kecil umur 2-13 tahun ni pun beranakan kita boleh jatuh. Kita Sebab tak apa tahu. aktiviti kita sekarang, aktiviti lasak, main panjat gunung lah. Orang dulu mana ada main turun dongkak, main masak-masak, duduk di itu kan. Cara pemasaran Budak dah sekarang naik exercise. Dan orang kata Kak Tun nak cakap di sini satu aja. Kak Tun banyak orang tanya Kak Tun lah, tapi benda ni je lah benda sensitif. Tapi anggapan kata benda ni nasihat daripada Kak Tun. Orang kata bila nak kahwin kan, orang kata malam pertama mesti ada keluar darah. Mana Betul, darah betul, dia mana masih ada. ada. Sebenarnya tidak ya sekarang sayang. Ada yang mai sukan terlalu kuat. Benda tu dah boleh koyak, boleh dah tak ada. Jangan quick salah faham. Kata bini aku bila dah tidur dah tak ada darah, mana dia bukan anak dara. Jangan. Sebab setengah orang dia aktiviti dia aktif, dia boleh koyak juga. Kita sebab orang dulu-dulu wanita dia duduk cara wanita, nak duduk lentik-lentik. Kita sekarang dengan angkat kaki, dengan main bele, dengan tegangkang terpanjat macam-macam. Dan naik basikal lagi, macam-macam lah. Maknanya benda ni tidak kata jadi masalah kepada bakal-bakal pengantin lelaki. Janganlah fikir yang bukan-bukan. fikir yang bukan-bukan. Kak Tun bukan sokong orang kata memang tak ada darah tu bukan anak dara. Mungkin setengah orang pun bukan anak dara. Okey, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Banyak lagi perbincangan dan nasihat yang Kak Tun akan kongsikan dengan kita. Kita berehat sebentar. Penawar untuk semua rahsia Kak Tun. Alhamdulillah para penonton yang dikasihi sekalian, kerana masih lagi bersama dengan saya Ustaz Dr. Muhammad Izhar Arif dan juga Kak Tun yang dikenali sebagai Kak Tun yang comel doa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap-harap semua yang tengok sihat walafiat belaka. Baiklah para penonton, kita masih lagi membincangkan mengenai obses menderma darah. Jadi adakah obses seperti ini satu amalan yang disukai oleh rakyat Malaysia ataupun tidak, sedangkan ia sangat baik? Kalau di zaman Nabi SAW, Nabi suka orang kata apa? Berbekam darah, maksudnya buang darah-darah kotor. Jadi orang perempuan dia period setiap bulan. Betul tak? Orang lelaki tak period. Jadi oleh demikian, cara untuk membersihkan darah dengan kita menderma darah. Jadi ini salah satu daripada perkara yang sangat baik yang boleh kita amalkan insya-Allah. Baiklah para penonton yang dikasihi sekalian, kita untuk membincangkan perkara ini Kak Tun, kita ada dua orang tetamu, betul? Kak Tun pakai baju merah dan saya pakai baju merah. Ini Derma darah. tandanya kita nak bincangkan mengenai orang yang suka menderma darah. Orangnya muda-muda. Saya nak suka masa Kak Tun sebut tadi. Ni adakah kurus disebabkan derma darah banyak sangat? Teruklah Kak Tun ni. Ada ke benda sabar macam tu? Baiklah para penonton, kita ada dua orang tetamu yang kita bawa ke dalam studio ini untuk bincangkan bagus atau tidak kita menderma darah. Kita ada dua orang tetamu, Encik Izwan Zaidi Muhammad Hashim dan Saiful Baharin Abdul Majid. Apa khabar? Ya, alhamdulillah. Sihat nah? Yes, Ini Encik Izwan. Saiful. Encik Saiful, Encik Izwan Zaidi. Yes. Alhamdulillah, dua-dua ni antara orang yang obses, sangat suka derma darah Kak Tun. Darah, mungkin Ustaz boleh tanya sikitlah berhubung tentang minat. Macam mana boleh timbul minat kepada derma darah ni? Saiful. Ya saya. Mula-mula tu ada blood drive lah, orang panggil macam mobile, datang ke pusat pengajian saya. Kat mana tu? Di Ipoh. Ipoh Politeknik Koma. Oh. Jadi selepas itu, selepas saya tamat pengajian, saya rasa macam saya nak menderma darah lagi, dan ketika selepas pengajian saya sambung ke pusat darah negara lah. Ketika itu, ya. Memang jadi minat ke situ. Mula-mulanya test lah kan? Mula-mula test lepas tu saja. jadi minat. Betul. Ni Encik Izwan pula? Macam saya pula, dia ada satu kempen dekat shopping mall. Dekat shopping berdekatan mall? dengan rumah. Kempen derma darah. So saya kebetulan melalui kawasan tu dan saya terus teringin mencuba. Itu first time. Bila tu? Tahun bila? 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Yes. Lepas tu sekarang Baru ni setiap bulan ke buat? Yes. Setiap bulan? Sebulan 2 kali.
Sebulan 2 kali? Yes. Ni Encik Saiful? Sejak 98. 98. Masya Allah. Tengok. Tak makan. Ada ke dia Abang Sal? boleh kuruskan badan bila kita selalu derma darah atau kolesterol dalam darah kita? Kolesterol, saya rasa kolesterol akan berkurangan. Oh, kolesterol akan Yes. berkurangan Yes. Oh, ini doktor cakap ke ataupun macam mana? Saya Research Google lah. sendiri. Saya research Dan Google sendiri, orang Ya. kata makin kita tukar darah, orang kata setengah orang kata makin kita muda sebab darah kita selalu keluar. betul tak? Ya. Oh, ada. kalau macam tu Ustaz, start pada hari ni kita kena pergi derma Betul. darah. Selalu kita pergi, bila kita pergi tempat derma darah, selalu dia akan galakkan kita. Dia sampaikan ada nurse, silakan. Kadang-kadang kita lalu, Ustaz, mai derma darah. Kita bukan tak nak derma, saya jenis takut sikit. Ni saya. Sebab masa belajar dulu, Katun, saya belajar kat Syria 12 tahun. Bila 12 tahun dekat sana, kita orang kata apa? 12 tahun kita nak buat visa, kita wajib ambil darah hampir satu pack tu, satu Satu bag pint. tu. 1 pint. Satu pint dia. Satu habis, memang habis lah. Kita tengok, Allah, banyak darah aku keluar. Jadi fobia. Lepas 12 tahun tu buat kerja macam tu. Tapi memang sihat lah. Tapi sekarang ni jadi tak berapa nak buat mana. Orang lah tua kata tak boleh keluar darah kita, nanti darah habis pada badan. Sebenarnya tidak kan. Tengok sihat walafiat eloknya. Elok Derma lagi darah. kan. Satu poin dia, kita berniat untuk membantu orang. Ah. Lagipun saya kategori darah O. Darah O. Yes. Oh, So, susah kira nak dapat. Oh, boleh untuk masuk dengan semua yes, orang kategori. dia. So kita berniat baik untuk membantu semua orang. Tapi Kak Tun dengar kata tu untuk semua orang, tapi bila nak dapat derma tu susah. Ya, betul. Macam mana? Kita Tak kena faham? kita receive dari O saja untuk diri saya. Ni dia boleh pergi ke mana-mana saja grup. Tetapi Oh. dia sendiri bila dia sakit nak cari darah Mesti grup O saja. Tu susah. Tak boleh mesti receive dari O saja. kategori lain. Oh, tak boleh? Tak Tak Jadi boleh. kena cari orang O juga? Yes. Dan Sebenarnya awak perkara ni tak benar juga. ya. Dia tak benar sebab golongan O adalah golongan yang boleh dikatakan majoriti. Boleh kita katakan ramai orang akan punya darah O yang sama. Okey. Jadi walaupun dia hanya boleh menerima darah O, tapi jumlah dia tu tak perlu risau. Banyak. Awak darah kumpulan. Okey, berbanding saya pula, saya ni AB. Boleh kata kumpulan minoriti. Saya AB. Saya AB Saya juga. AB. sama darah Orang yang... kata orang ni yang jadi ada kecampuran-campuran sikit dia akan keluar AB. Betul atau tidak? Orang kata Pasti. orang AB ni dia kedekut. Hah? Dia boleh terima darah orang, A boleh, B boleh, tapi kita tak boleh derma orang. Oh, iya ke? Betul. Tapi Betul kan? Tapi kita adalah kumpulan minoriti. Minoriti. AB adalah kumpulan minoriti. Sebab itu Allah ciptakan kita seimbang. Jadi darah O kumpulannya besar dan darah AB kumpulannya rendah, kecil. Jadi dia boleh terima daripada kumpulan-kumpulan lain, kumpulan darah yang lain. Tapi kita nak bagi orang susah. Mana kita kedekut lah. Kita terima je orang. Kata, darah kedekut. Terkejut saya. Rupanya kita tak boleh nak derma kat orang. Ah. I see. Jadi itu salah Itulah satulah yang buat. AB. Okey, macam Encik Saiful sendiri tak? Kalau macam derma ni dia ada tarikh-tarikh tertentu ke macam Encik Saiful? Sebulan tu tak berapa kali? Sebulan 2 kali tadi ya? Secara umumnya bila kita macam saya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Maknanya saya buat Awal dan akhir. Saya buat plasma. Saya buat pemilihan darah ada beberapa proses. Sama ada buat darah penuh, whole blood, buat plasma atau platelet. Okey. Okey, untuk whole blood badan kita akan dikeluarkan dalam 450 mililiter darah. Okey. Dan yang apa yang tinggal pada kita adalah memadai untuk kita. Okey, ini macam lebihan lah. Okey. Dan untuk badan regenerate menghasilkan semula darah merah tu mengambil masa 3 bulan 3 bulan. ataupun lebih kurang 100 hari. Itu sebab hanya selepas 3 bulan baru boleh lakukan pendermaan semula. Berbanding dengan proses plasma, dia cuma ekstrak plasma daripada darah merah dan darah merah akan masuk semula ke dalam badan. Jadi nak hasilkan plasma semula ambil masa dalam 2 minggu saja. Jadi itu sebab boleh diulang 2 minggu. Jadi awak ambil yang 2 minggu sekali lah. Dan Kak tu nak tahu pula cerita pada yang sebelah tu diam aja kan. Encik Izzuan. Nak dengar jugalah. Bila kita tiap-tiap awak dah kahwin ke belum? Belum kahwin. Belum. Mungkin tak ada masalah lah dua-dua lah mungkin. Dah kahwin? Kenapa kalau kahwin? Izin kan tak? Ya. Izin kan? Kenapa kalau kahwin tak boleh nak buat derma darah? Manalah tahu tak kongsi kata abang tak payah dah derma darah nanti tak elok
elok lah bang. Nanti tak bagus lah bang. Kalau Kak Tun berkata tak bagi. Astagfirullahalazim. Jadi Kak Tun nak tanya lah pada Aduh. tu 2 minggu sekali tu. Macam mana kita nak boleh kita pastikan kita tu dah sihat balik dan kita nak pergi derma balik. Selalu proses dia kita berjumpa dengan doktor. Doktor akan buat check up setiap darah kita. Adakah platelet kita mencukupi atau tidak. So bila mencukupi dia akan advise kita nak platelet ataupun plasma. So selalunya saya akan buat plasma. Platelet selalunya saya selepas balik kerja, platelet sudah penuh, full dia punya kota. So saya akan buat plasma saja. Okey. Jadi ada ke betul orang kata bila kita derma darah selalu bila kita sakit pusat negara akan tolong kita, bantu kita. Macam contohlah orang kata setengah orang bila sakit Pusat darah saya negara. ambil darah pada pusat darah. Sedara-sedara saya kena derma ganti balik, betul tak? Ya. Tetapi awak ni dah sentiasa derma. Maknanya kita akan dapat dengan cara senang ke? Saya ada dengar perkara yang sama tapi saya tak dapat sahkan lah. Tapi mungkin juga Special lah kot. ada special. benefit. Ada Benefit special. lah, ada Oh. benefit. Benefit dia selalu kalau kita masuk ke hospital kerajaan, kita akan dapat treatment untuk kelas pertama atau kedua percuma. Itulah. Itulah. Ustaz. Jadi maknanya benda ni orang kata apa? Adalah kelebihannya sebab Ya. kita tak dibayar kan. Ya, betul. Bukan tu. Jadi Bukan. sebenarnya Kak Tun kita banyak lagi perkara yang kita bincangkan. Oleh yang demikian para penonton kita akan berehat seketika dan sebelum kita berehat saksikan petua Kak Tun. Apa khabar semua? Harap anda telah pun mencuba pelbagai petua yang telah saya kongsikan pada minggu-minggu sebelum ini. Baiklah, untuk minggu ini saya ingin kongsikan dengan anda satu petua menarik, iaitu petua untuk mengurangkan sakit gigi. Saya pasti ramai daripada anda pernah mengalami sakit gigi yang amat sangat sampai rasa macam nak marah, nak mengamuk. Orang tegur pun macam, kau ni kenapa? Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin kongsikan dengan anda petua yang sangat ringkas dan sangat mudah untuk dibuat di rumah. Iaitu, apa yang perlu anda lakukan ialah ini nampak ni bunga apa ni? Ini panggil bunga cengkeh. Dan ini garam. Nak tahu garam ke tak? Ya, masin tu garam. Okey, dapatkan dalam 5 ke 6 puntung ataupun biji bunga cengkeh. Okey. Kemudian kita rebus bunga cengkeh ni bersama dengan secubit garam. Okey, bila dah rebus, inilah hasilnya. Air rebusan daripada bunga cengkeh dan garam ni kita kumur je. Bila dah kumur tu terpulang sampailah rasa sakit gigi tu dah makin berkurangan. Jangan ke mana-mana dan selamat mencuba. Penawar untuk semua. Rahsia Kak Tun. Bertemu kembali dalam rancangan Rahsia Kak Tun. Kak Tun nak tanya Ustaz pula sekali ni. Ustaz, adakah dalam hukum kita ni kita orang Muslim? Ya, dan kita pergi derma darah kepada orang yang bukan Muslim atau kita terima darah kepada orang yang bukan Muslim sebab dia makan macam-macam sedangkan dalam badan kita nak benda yang halal sebab dia akan jadi darah daging kita. Saya tanya Ustaz dulu dan kemudian Ustaz cuba tanya kita punya tetamu pula apa doktor punya itu, tapi saya nak tahu pada Ustaz dulu. Okey, baiklah para penonton yang dikasihi sekalian. Soalan Kak Tun ni memang ramai sangat yang bertanya. Berhubung boleh tak kita derma darah? Kita dah bagi darah kepada pusat darah negara. Ya, kita dah bagi darah, dah derma dengan prosedur yang dibenarkan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi sekarang ini bila berlaku aksiden ataupun berlaku masalah-masalah tertentu kepada umat manusia, khususnya rakyat Malaysia, sama ada yang Islam atau bukan Islam, dia akan dapat darah itu daripada pusat darah negara, iaitu Malaysia lah. Jadi dia salah antara darah-darah itu darah-darah kita. Betul. Darah kita akan termasuk. Adakah ia dibenarkan? Boleh tak kita nak bagi hanya khusus untuk orang Islam? Atau tidak kita boleh bagi kedua-dua belah pihak. Jadi dalam hal ini para ulama membincangkan bahawa pendermaan seperti ini tidak disyaratkan untuk orang Islam sahaja. Bahkan kita selayaknya membantu hatta orang yang bukan Islam. Nabi SAW ketika di Madinah, Nabi mempunyai jiran yang beragama Yahudi.
ya, ataupun bukan agama Islam lagi. Bahkan selalu juga dia mengutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi ketika orang itu sedang orang kata apa? Sakit, sedang sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi orang tersebut. Dia ziarah dan tengok tanya khabar dan sebagainya. Akhirnya orang yang sakit tadi dia dapat tahu bahawa Nabi SAW datang ziarah dia, datang tengok dia, mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata tak ada orang lain yang tolong aku, tak ada orang lain yang datang tengok aku. Hatta agamawan dalam agama bangsa Yahudi sendiri pun tak datang ziarah aku. Ini kau Muhammad yang aku selalu kutuk. Bagaimana kamu datang ziarah aku? Ini satu nikmat, yang satu cara dakwah Nabi SAW kepada umat yang bukan Islam. Justru kita pada hari ini kalau kita nak derma darah tak salah, Kak Tun. Jadi tak perlu, jangan kita risau kalau darah ini pergi kepada orang Islam atau orang bukan Islam. Yang penting kita dah buat tanggungjawab kita untuk membantu umat manusia. Tak perlu risaulah. Tak perlu risau, cuma kita dah mempunyai orang kata apa, pusat darah negara yang mana mereka ini semua pakar-pakar dan mereka tapis orang kata apa, penderma-penderma sama ada dah kena penyakit atau tidak. Jadi mungkin kita boleh tanya kepada sahabat kita saudara Izwan, masa nak buat derma darah tu tak terfikir ke bahawa akan takut berlakunya jangkitan kuman daripada jarum yang digunakan, dan sebagainya. Okey, sebenarnya masyarakat tidak tahu sebenarnya. Jarum yang digunakan bukan sekali untuk semua orang. Satu jarum seorang. Satu jarum seorang. Yes, dia akan dispose selepas digunakan. Dan setiap jarum yang untuk injection dan untuk penerimaan darah sekali digunakan di mesin, semua equipment yang itu dia akan dispose juga. Oh, dia akan buang semua. Mesin masih maintain lah dia punya saluran sekali digunakan dia akan dispose. Untuk satu penerima satu equipment. Oi. Jadi maknanya banyak kerajaan kita habiskan peruntukan untuk buat perkara tersebut kan. Cik Saiful boleh jelaskan sikit, mungkin doktor ada bagi explain ketika tu akan berlaku juga mungkin kesilapan, ada ke macam mana? Okey, sebelum pendermaan dilakukan, kita isi borang, kita declare lah, buat pengesahan tentang status kesihatan kita, sama ada kita ni sihat hari ni atau ada membawa apa-apa jenis penyakit, sejarah kesihatan. Maka dekat situ dia akan tanya dulu. Dan sebelum pendermaan, tengok dulu kita punya blood pressure cukup ke tak ke. Dia akan periksa dulu. Dan saya ada satu soalan. Ya, saya. Tiap-tiap kali awak pergi derma, contoh bulan ni awak pergi derma darah awak masih okey. Okey. Tapi bulan depan atau 2 minggu lagi awak pergi derma, dia tak cek darah awak mungkin ada jangkitan AIDS ke apa ke, ada ke dia. Tiap-tiap kali awak pergi dia akan cek. Atau dah sekali first tu aja dan dia akan terus. Selalu prosedur dia dia akan cek dahulu. Setiap kali. Setiap kali nak derma. Yes, dia maknanya beginilah tuan-tuan dan puan. Ya, para penonton. Sebenarnya jangan kita risau, jangan kita ragui. Kita Faiza azamta fatawakal Allah. Kita berazam, kita cuba buat dan tawakal pada Allah Taala. Sebab yang buat itu semuanya orang-orang yang pakar. Jadi bila kita dah derma darah, dapat dah satu bag tadi, kemudian sebelum dimasukkan ke dalam pusat darah negara, sampel darah kita itu dihantar ke makmal. Bila dihantar ke makmal, dia akan cek kita ni ada kuman atau tidak, ada penyakit atau tidak. Kalau free penyakit, free daripada sebarang kuman, barulah darah itu, kalau bahasa Arab dipanggil salih litaqdim, boleh dibenarkan untuk diberikan kepada penerima darah. Jadi lebih kurang gitu kot, Kak Tun. Ustaz, saya nak tanya pula tentang hukum, kata kita ni bila kita derma darah banyak-banyak macam dia orang, pahala dia orang tu akan berlebih ke? Kita tak dapat pahala langsung ke dalam segi hukum agama kan? Sebab awak selalu derma, awak pun nak tahu juga. Itu satu jadi amal jariah atau tidak ke apalah. Okey. Sebenarnya setiap amal jariah, perbuatan baik yang kita lakukan, macam sahabat-sahabat kita, saudara Izwan, saudara Saiful yang buat derma darah, melakukan pendermaan darah, yang mana kita cuba sedaya upaya untuk bantu kawan-kawan kita yang ditimpa musibah. Atau bukan kawan kita pun, yang penting dia rakyat Malaysia, dia memerlukan kepada darah. Jadi kita dah bantu dia, darah O, darah AB,
Tak. Jadi oleh demikian, cara kita buat itu, kita dah buat kerana Allah Ta'ala. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut, kita akan dapat pahalanya. Kalau orang bukan Islam, dia, ustaz, darah saya dapat pada orang bukan Islam, maka saya dapat dosa lah sebab dia minum arak, dia makan khinzir ataupun dia buat benda-benda yang haram, berzina dan sebagainya. Saya dapat dosa. Tak. Kita dapat pahala sebab bantu orang itu untuk hidup. Dapat pahala selagi mana orang itu hidup, selagi itulah kita dapat pahala. Yang kedua, orang itu dia buat maksiat dengan darah kita. Dia yang tanggung dosa, kita tidak tanggung dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan benda yang bukan tanggungjawab kita. Nah, Saya nak, tadi Ustaz ada cakap, maknanya bila kita nak derma darah, niat yang kita elok sekali, niat kerana Allah Ta'ala. niat kerana Allah, niat Salah membantu. satu bentuk ibadah. Salah satu daripada amal ibadat, insya-Allah, daripada pihak kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada saudara Izwan Izaidi dan juga saudara Saiful Bahrain kerana sudi berkongsi Ni maklumat kena dengan kita. jadi contoh yang baik untuk orang-orang muda-muda. Kalau orang-orang tua macam Kak Tun ni, jangan derma darah banyak-banyak nanti pengsan. Hitam yang muda-muda. Lagipun darah pun dah expired. Iyalah tu. Okeylah para penonton yang dikasihi sekalian, terima kasih banyak-banyak kepada tetamu-tetamu kita dan para penonton. Kita akan teruskan dengan segmen selepas ini. Apakah lagi nasihat-nasihat daripada Kak Tun? Jangan ke mana-mana. Orang nak betul tudunglah. Kejap. Liza baca ni pasal lelaki kencing tak lawas ni. Ni pengguna produk rumah, dia mengatakan dia telah menggunakan produk rumah selama 3 tahun. Ini adalah kerana punca dia ambil produk rumah ni sebab kencing tak lawas. Betul ke lelaki ada masalah tu Kak Tun? Bebang banyak. Dulu orang kata orang umur 40, 50 baru kena. Tapi sekarang tidak. Anak Kak Tun umur 20 lebih dah kena. Dia kira kencing tak lawas ni, dia bukan kata dia pergi ke toilet kencing dan sekejap lagi dia rasa macam tak puas, tak tos. Rasa macam was-was nak ambil air semayang, rasa macam ada lagi kencing dia tu. Masih terasa. Dia masih terasa dan ada prostat, kerap pergi toilet malam. Itu yang orang yang umur meningkat lah. Jadi Kak Tun boleh cakap kata pengguna Kak Tun ni, yang Kak Tun boleh duduk sampai 7 tahun di pasaran masuk tahun ke-8 ni sebab apa? Produk Kak Tun memang betul-betul berkesan. Tengok pengguna sampai 3 tahun dia minum, sampai 7 tahun ada minum, sampai setengah orang kata tak minum Umairah tak boleh duduk lah. Kak Tun rasa macam kurang satu benda, rasa letih. Sebenarnya produk kita memang berkualiti. Produk dalam pasaran 2 tahun dia dah habis dah. Tapi kita punya walaupun harga dia mahal, tapi penyakit yang kencing tak puas ni memang kita sekarang dapat ramai anak-anak muda kita kena. Dan dia orang mengamalkan untuk pengalaman anak Kak Tun sendirilah, anak sendiri yang umur 22 tahun. Dulu dia kata mami kencing tak lawas, kata cuba. Aiman cuba minum dan selepas dia minum 3 kotak dia kata mami dah okey dah. Sekarang dah kahwin, bini dah mengandung, dah tak ada apa masalah dah. Dan ada pula yang prostat. Prostat dia kata malam-malam dia asyik kerap pergi toilet. Nak tidur pun tak lena. Nak tidur nak pergi toilet. Dan bila dia ambil Umar 3 bulan berturut-turut, dia kata alhamdulillah. Memang dia boleh membantu ya. Kita bukan kata kita boleh berubat ke apa, bukan. Tapi bahan-bahan kita dalam ramuan tu kita pilih bahan yang terbaik, halal, dan sentiasa kita berdoa kepada Tuhan. Kak Tun sentiasa tiap-tiap hari Kak Tun semayang hajat untuk pengguna Kak Tun. Kalau Kak Tun tipu di sini, peniaga Kak Tun tidak akan sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini Kak Tun masih nombor 1 di Malaysia kan? Betul tak? Amin kan? Alhamdulillah. Dan pengguna-pengguna Kak Tun pun dah banyak sembuh dengan macam-macam penyakit, macam-macam cerita. Sengah Kak Tun tak tahu, kata oh ini boleh berubat ke? Tapi pengguna telefon cerita, dia kata macam ni, pengalaman dia orang. Boleh. Jadi tiap-tiap orang yang telefon kita, Kak Tun saya nak beli produk Kak Tun sebab saya sakit macam ni. Boleh tak? Boleh sembuh bila?
saya tak boleh cakap, boleh sembuh. Kita tahu kadang-kadang benda ni bergantung kepada antibody orang tu. Ya, dan kita kata insya-Allah cuba. Tapi apa-apa pun nasihat doktor jangan lupa. Jangan kata katun minuman kesihatan katun boleh kurangkan kencing mani, darah tinggi. Tinggal terus ubat doktor tak boleh, jangan. Doktor akan bagi tahu kita sendiri tahap kolesterol kita kurang, tahap darah tinggi kita kurang, kencing mani kita kurang. Itu doktor. Kita ni cuma makanan tambahan. Tapi kelebihan Tuhan kata kun fayakun. Dan Kak Tun nak minta pesan satu. Sabah Sarawak Kak Tun perlu outlet. Sebab di Sabah Sarawak kita tak ada outlet ramai. Tapi pengguna ramai. Telefon kita asyik nak hantar. Siapa duduk di Sabah Sarawak, tolong telefon dan jadi ejen kita. Sebenar anda suri rumah, anda boleh buat duit di rumah. Sebab kita beli stok simpan dan kita bagi nombor telefon. Bila orang telefon Sabah siapa? Tawau di sini. Sini kita akan pengguna akan pergi jumpa anda sendiri. Suri rumah tak bekerja, yang dah pension ke apa, nak menjana keuangan, yang duduk di rumah saja, bolehlah ambil produk Kak Tun menjual di bahagian Sabah, Sarawak sana. Atau di mana-mana. Sebab kita bila awak daftar dengan kita, awak duduk kawasan ni, kita akan bagi nombor telefon anda kepada pengguna. Website kita? Website kita www.rahsiakatun.com. Okey, cepat laju. Laju. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Penawar untuk semua. Rahsia Kak Tun. Alhamdulillah, tu dia para penonton yang dikasihi sekalian. Kita dah dengar ya nasihat-nasihat daripada Kak Tun ataupun kita kata tip-tip daripada Kak Tun untuk kita amalkan bersama. Kita bukan saja nak hidup dalam keadaan sihat Kak Tun kan. Kita nak sihat luaran dan kita juga nak sihat dalaman. Dalaman kita nak sihat biar kita ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, akidah kita sihat, iman kita sihat, insya-Allah luaran kita juga akan sihat. Betul Kak Tun kan? Dalam kita bersih dan di luaran kita akan nampak aura keluar. Aura itu akan keluar. Jadi Kak Tun, apakah tips Kak Tun untuk hari ini? Sebenar tip ni Kak Tun dah bagi tahu. Tapi banyak orang asyik telefon tanya je, Kak Tun tolong bagi tip ni balik. Macam mana Kak Tun doa nak suruh muka Kak Tun berseri-seri. Cantik makin hari, makin cantik makin hari, makin gebu. Hak gebu tu tak boleh buat dah. Orang yang kata-kata nak pergi beli produk yang kata boleh putihkan kulit tu, tak payahlah. Sebab Tuhan dah bagi kita kulit manusia ni, kita tak boleh tukar ton betul. kita dah. Ton kita macam mana, ikut tu lah. Kak Tun tak boleh berubah jadi hitam macam saya. Tak boleh. Dan ustaz pun tak boleh ubah jadi putih gelepuk macam Kak Tun. Memang. Tapi dia ada sebab cara Allah buat dia. Cantik dah. Memang Tuhan dah buat dah cantik. Orang yang kulit putih, bila dia kena matahari, kulit dia akan cepat rosak dan kena kanser. Oh, ya ke? Kanser. Tapi orang kulit hitam tu, bila dia kena matahari, dia ada ketahanan dia. Okey. Bermaknanya dia ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan Kak Tun nak bagi tahu, orang kata muka Kak Tun ni tak ada jerawat, tak ada jeragat. Buat macam mana? Senang aja ambil Beauty Umaira atau Umar yang kita dah check tu. Sapu kat muka, tinggal boleh 10 minit dan gosok pelan-pelan. Gosok pelan-pelan. Itu salah satu Salah Mana satu. ni muka ustaz ni dia entah hari tu naik orang kata jerawat. Jerawat Jerawat orang kata gatal lah tu. Bukan gatal lah Kak Tun. Saya ni tak reti nak menggatal-gatal ni. Ya. Dia macam ni. Kadang-kadang kita kan bila kita buat live dekat TV, Makeup semua. recording kat TV, muka kita ni make up. Orang lelaki Kak Tun tahulah macam mana kita nak cuci dengan muka, cuci dengan apa? Dengan toner lah, dengan Clorox lah. Tak ada masa. Jadi oleh demikian, kita tidur macam tu je. Tu tak yang naik boleh, sini, Ustaz. naik sini, naik Ustaz sini. kena cuci muka bersih. Dan lepas pada tu seminggu 2 kali Ustaz akan minum Umar. Ustaz goncangkan, lepas tu lupa sapu. pula yang So isteri Ustaz pun tak apa, tidur lepas dia gosok-gosok. betul. Lagi Saya duk minum seronok. sebab Kak Tun selalu memang bagi saya minum Omar ni. Duk minum selalu memang bertenaga, alhamdulillah. Cumanya tak buatlah kat muka tu. Ni satu tip yang Kena bagus buat. Dan insya-Allah. kalau perempuan yang ada jerawat-jerawat kat Perempuan. belakang. Perempuan. Tak sebut susah. Anak ni Arab lah, tak boleh minta sebut maaf lah lah. para penonton sebab Kak Tun ni dia lidah orang kata apa, lidah Arab, lidah Pakistan pun dia. Jadi orang saya campur. tak akan datang tu, saya akan pergi duduk di Arab lah. Saya wanita Arab lah.
Jadi dan ada juga yang orang nak tanya petua-petua Kak Tun macam mana doa. Kak Tun nak bagi tahu satu kali lagi. Selepas mayang maghrib baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, 3 kul, tiga kul. ya ayyuhal kafirun, ayat kursi, angkat tangan dan doa, ya Allah ya Tuhanku, engkau nak bagi engkau cantik berseri-seri babi dari orang tengok orang suka tak jemung-jemung ke apa, mintalah dan minta jauh pada ilmu sihir, ilmu hitam. Oh, na'udzubillah. Dan kita selawat Nabi, lepas tu kita siu atas tangan kita, kepuk sampai Kepuk atas atas kepala, sampai bawah badan. kaki kita. InsyaAllah sebab di Kak Tun dipahamkan di syarikat Kak Tun kena buat ilmu sihir. Tetapi kerja Kak Tun semua ada demam, ada sakit, tapi Kak Tun Alhamdulillah. seorang. Bukan Kak Tun takbur, tapi itu Tuhan lindung Kak Tun. Sebab kita sentiasa aman. Tu jangan lupa sebab ramai. Tak payah SMS tanya lagi ya Kak Tun. Macam mana nak Fatihah, 3 kul ya ayyuhal kafirun, ayat kursi, doa, selawat Nabi, kepuk sampai ujung kaki. Itu saja. Sekali lagi Ustaz ulang sebab nampak macam Kak Tun sangat laju. Nanti mungkin makcik-makcik kata Allah baru sampai Al-Fatihah. Okey, yang pertama baca Al-Fatihah selepas solat maghrib kan? Ya. Baca Al-Fatihah. Yang kedua baca 3 kul, bermula dari qul huwallahu ahad sampai habis. Lepas tu baca qul ya ayyuhal kafirun. Yang keempat baca ayat kursi. Yang keempat ayat kursi. Lepas tu sapu doa biar cantik, biar jauh daripada ilmu sihir. Jangan biar tak boleh, kena minta. Kalau biar Tuhan biarlah. Minta. Doa ya Allah ya Tuhanku. Kena so juga. Tak boleh biar, perkataan biar tu dalam doa tak boleh. Tak boleh, kena doa betul-betul ni. Kena doa betul-betul. Nanti Tuhan kata Ustazah Tun dah memang, marah. Ni kalau doa kata biar. Orang kata Tuhan pun kata biar kan. Dia biar. Jadi doa betul-betul doa dan betul-betul. selawat, lepas tu sapu pada seluruh anggota badan. InsyaAllah kita akan jadi berseri insyaAllah dunia dan akhirat. Jadi oleh demikian apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya Dr. Muhammad Izhar Arif dan juga Kak Tun dalam Rahsia Kak Tun pada tiap-tiap hari Jumaat pukul 11.30 hingga 12.30 dan ulangannya ulangi selalu. Orang Kelantan ke. Itulah katanya. Tak apa. Dan ulangannya pada hari Ahad jam 4 hingga 5 petang. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam rancangan Rahsia Kak Tun kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik Kak Tun. Ia, kalau orang tua-tua sebut meroyan. Kalau kita sebut meroyan, dia kena mengena dengan Bersalin. bersalin. Kena ada Maknanya proses kalau bersalin. meroyan, mesti selepas bersalin. Meroyan adalah postpartum depression. Postpartum tu maksudnya selepas bersalin. Simptom halusinasi. Macam mana tu doktor? Dia mendengar bisik-bisikan. Jadi kadang-kadang kita nampak wanita-wanita ni bercakap sendirian. Mereka mempunyai delusi. Rancangan ini telah dibawa khas oleh Beauty Umairah, kekal jelita seiring usia. Rahsia Kak Tun.